Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min This meeting shururi is being anfusina recorded. wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun di dalam bilik kuliah Zoom ini untuk kita sambung perbincangan kita dalam kuliah siri yang kedua yang bertajuk ataupun yang mana kita ambil pengajaran daripada kitab yang ditulis oleh seorang ulama bermadhab Hambali yang bernama Abdul Ghani Al-Maqdisi, iaitulah kitab Umdatul Ahkam, yang mana tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Umdatul Ahkam ini kita dah pun baca ya pada hadis yang pertama dalam kuliah yang lepas, dan insya-Allah pada hari ini kita nak bermula dengan hadis yang kedua, insya-Allah. Insya-Allah hadis yang kedua pada malam ini ya. Baik, hadis yang kedua dalam kitab Umdatul Ahkam ini ialah kata Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalu Allah tidak menerima, Allah azza wa jal tidak akan terima salat ahadikum, salat salah seorang daripada kamu ataupun setiap seorang daripada kamu, idza ahdatha, apabila dia berhadas, hatta yatawadda, sehinggalah dia berwudu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ini merupakan hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik, di dalam hadis ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la yaqbal, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima. Apa maksud tak terima? Di sini ada perbahasan sikit di kalangan ulama. Kenapa tuan-tuan berlaku perbahasan di kalangan para ulama tentang maksud tidak terima? Kerana di dalam bahasa fiqh, di dalam istilah fiqh ataupun di dalam istilah hukum ulama-ulama yang terkemudian, ya, mereka membezakan di antara qabul yang bermaksud Allah menerima, dan mereka juga membezakan di antara sah ataupun tidak sesuatu perkara. Bukan semua perkara yang dianggap sebagai tidak diterima hukumnya tidak sah. Begitu juga bukan semua perkara yang sah dianggap diterima. Sebagai contoh, kita tengok ada satu orang salat. Salat dia tu
cukup syarat, cukup rukun, maka kita katakan ia sah. Salat itu sah. Di sisi ulama fiqh, salatnya sah. Ya. Tetapi adakah bila kita kata sah saja ibadat tersebut dengan cukup rukun dan syarat, adakah bermakna pastinya Allah Taala terima? Kita kata mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima. Tetapi tidak semestinya. Berkemungkinan pada penilaian kita ia sah, tetapi pada Allah, Allah Taala tak terima. Boleh jadi. Jadi tidak ada kesinambungan ataupun kita kata tidak ada kemestian. Sesuatu tidak ada kemestian sesuatu yang dihukum sebagai sah tak semestinya Allah Subhanahu Wa Taala terima. Tak semestinya. Boleh jadi sah tapi Allah Taala tak terima. Boleh jadi sah Allah Taala terima. Tetapi kalau tak sah, confirm Allah Taala tak terima. Ya? Baik. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini Nabi menyebutkan Allah tidak terima. Di sini ulama bahas, bila Nabi kata Allah Taala tak terima, adakah dia bermaksud sah? Cuma Allah Taala je tak terima. Maka Ibn Daqiq Al-Eid, seorang ulama hadis dan fiqh, ya, dia membahaskan isu ni dalam kitab dia ketika mensyarahkan hadis ni. Dia kata sebahagian ulama mengatakan bahawa qabul ni bermaksud sah. Maksud bila Allah Taala tak terima, maksudnya tak sah lah salat tu. Ini merupakan pandangan sebahagian ulama. Manakala sebahagian ulama yang lain dan kebanyakan ulama-ulama yang terkemudian, mereka membezakan di antara sah dan juga diterima. Umpamanya, orang yang pergi jumpa tukang tilik. Dia pergi jumpa tukang tilik, solatnya tak diterima selama 40 hari. Tapi adakah bermakna dia tak perlu solat sebab solat tu tak diterima? Dia wajib solat. Kalau dia tak solat, dia berdosa. Tapi kalau dia solat, solat dia itu sah. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima solat dia tu kerana dia telah melakukan perbuatan menilik nasib yang tidak dibenarkan di dalam agama. Okey? Itu di antara perkara. Itu di antara isu lah. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila dalam hadis ni kata tidak terima, sebab itu kata Ibn Daqiq Al-Eid, dia kata dekat sini bukan maksudnya sah tapi Allah Ta'ala tak terima. Maksudnya bila kata Allah tak terima, dia bermaksud tidak sah. Kenapa? Kerana penerimaan sesuatu ibadat merupakan di antara matlamat tertinggi apabila kita melakukan ibadat. Bila mana kita buat satu-satu ibadat Allah Ta'ala tak terima, maksudnya seolah-olah macam kita tak beribadat lah. Seolah-olah macam kita tak beribadat lah sebab Allah Ta'ala tak terima. Jadi oleh kerana tu Nabi SAW menyebutkan, Nabi mengatakan bahawasanya sesiapa yang salat dalam keadaan dia tidak mengambil wudu sedangkan dia berhadas, maka perbuatan salatnya itu sama seperti mana dia tak salat kerana Allah Azza wa Jal tidak menerima apa yang dia kerjakan. Ya, tidak menerima apa yang dia kerjakan maksudnya seolah-olah macam dia tak buat. Kerana di antara syarat untuk menjadikan sesuatu ibadat tu diterima oleh Allah dan dianggap sah oleh Allah Azza wa Jal, dia mesti dilakukan seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Jadi apa yang Allah Taala perintahkan bagi orang yang nak salat, kalau dia berhadas, dia kena pergi ambil wudu. Dia kena pergi ambil wudu dulu. Dia kena selesaikan dulu urusan menghilangkan hadas yang berada di badan dia. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kata hadas, bila Nabi SAW kata iza ahdas, apabila seseorang itu berhadas, dia nak salat, maka dia mesti untuk mengambil wuduk sebelum dia melaksanakan salat. Tapi hadas ni apa dia? Hadas ni apa dia pula? Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, rujuk kepada kitab-kitab fiqh, hadas ni merujuk kepada 3 makna yang ada kaitan di antara salah satu di antara yang lainnya. Yang pertama, ada orang panggil hadas ni ialah sesuatu yang keluar daripada tubuh sehingga menjadikan orang tu tak boleh untuk melaksanakan solat tanpa dia mengangkat hadas tersebut. Jadi hadas ni merujuk kepada proses mengeluarkan sesuatu daripada tubuh, mengeluarkan najis daripada tubuh ataupun angin daripada tubuh, yang mana perbuatan itu menghalang kita untuk melakukan salat ataupun apa-apa ibadah tertentu tanpa kita mengangkat hadas tersebut. Itu pertama. Proses tu dinamakan hadas. Yang kedua, tuan-tuan, ya, ada yang kata hadas tu bukan proses, hadas tu benda yang keluar tu lah, najis tu sendiri. Itu hadas, dia kata. Ada juga yang kata dah. Halangan syarak tu yang dianggap sebagai hadas. Bila satu orang mengeluarkan sesuatu daripada tubuh dia, benda najis, dia tak boleh salat. Kenapa tak boleh salat? Sebab syarak melarang. Syarak melarang. Larangan syarak tu yang dipanggil sebagai, kenapa larak syarak? Kerana kamu berhadas. Halangan itu yang dinamakan sebagai hadas. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah subhanahu wa ta'ala sekalian, kalau tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian nak tahulah apa maksud hadas, ulama terkemudian mereka buat satu kaedah. Mereka kata, apa itu hadas? Hadas ini mereka kata wasfun hukmi. Ya, wasfun hukmi ialah satu sifat pada hukum. Muqaddar qiyamuhu bil a'dha, yang mana dianggap dia tu ada pada anggota badan, yamna'u wujuduhu min sihhatil ibadah al mashrutu laha min sihhatil ibadatil mashruti laha taharah. Dia satu sifat hukum yang dianggap ada pada anggota, yang mana bila sifat ni ada, kewujudan sifat ini melarang untuk menjadikan sesebuah ibadat itu sahih. Dia halang. Terutama ibadat-ibadat yang memerlukan kepada taharah seperti salat, seperti tawaf. Maka itu maksud berhadas ataupun itu maksud hadas. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita tengok kepada perbahasan yang berikutnya. Perbahasan yang berikutnya adalah sekejap Okey. Hadis ini menjadi dalil wudu untuk solat hanya wajib apabila seseorang itu berhadas. Sebab kadang-kadang ada orang kata, dia kata, ustaz, kalau kita ni tak berhadas, kalau saya ni kata wudu masih ada, saya solat maghrib, tadi saya ambil wudu, kan? Saya ambil wudu, kemudian wudu saya tak terbatal lagi. Bila azan isyak, adakah saya kena ambil wudu semula? Jawapannya tak wajib. Tapi kalau pergi ambil wudu semula, dapatlah pahala sunat tu. Cuma dia kata, bukankah Allah Ta'ala kata, idza qumtum ila salah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bangkit untuk melakukan salat, kalau kamu berdiri nak pergi salat, faghsilu wujuhakum, hendaklah kamu basuh muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga basuhlah tangan kamu sehingga ke siku. Jadi Allah Ta'ala sebutlah ayat tentang nak beribadat ataupun nak salat ni mesti apa ni, seseorang itu mengambil wudu, kan? Ayat ni umum. Siapa yang nak pergi salat, dia kena basuh muka, dia kena basuh tangan sehingga kisu. Wamsahu biruusikum, sapu kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga kaki kamu sehingga ke buku lali. Jadi kalau kita tengok ayat ni, dia tak bezakan orang tu berhadas ke tak berhadas, selagi mana dia nak pergi salat, maka dia kena ambil wudu. Kalau ikut ayat ni zahirnya begitulah.
Tetapi hadis ini menjelaskan kepahaman ayat tadi dengan kepahaman bahawasanya sesiapa yang nak pergi salat dalam keadaan dia berhadas, maka dia kena pergi ambil wuduk. Maka ayat Quran tadi ni memang kena pada dia sebab dia berhadas. Manakala bagi orang yang tidak berhadas, bagi orang yang tidak berhadas, maka dia ni boleh tak ambil wuduk semula sedangkan dia tak berhadas, hukumnya sunat pada dia, tidak wajib. Kalau dia tak ambil wuduk semula sebab dia dah ada wuduk, dia salat maghrib tadi, dia nak salat isyak pula, wuduk telah pun ada, maka tidak wajib lagi dia mengambil wuduk semula, cuma hanya sunat. Sebab itu Ibn Mulaqin dia mengatakan apa? Dia kata waqtalafu fi anna al-wudu fardun ala kulli qa'im ila salah aw ala al-muhdith khassah. Ulama berbeza pendapat tentang wuduk ni, adakah dia fardu bagi setiap orang yang nak pergi salat ataupun hanya sekadar untuk orang yang berhadas semata-mata. Fadhahaba zahibun minas salaf, fadhahaba zahibuna minas salaf ila anna al-wudu'a li kulli salati fardin bidalili qawlihi ta'ala idza qumtum ila salah al-ayah. Sebahagian ulama daripada kalangan golongan salaf, daripada golongan salaf, mereka kata wuduk ni wajib bagi semua solat fardu. Tak kiralah dia ni berhadas ke tidak, selagi mana nak solat fardu, maka selagi itu kena ambil wuduk. Dalilnya apa? Mereka faham daripada umumnya ayat Quran, bila kamu bangkit nak pergi solat, pergi ambil wuduk. Wa dhahaba qaumun ila anna dhalika qad kan thumma nusikh. Sebahagian daripada kaum mereka mengatakan bahawasanya tuntutan kewajipan untuk ambil wuduk bila nak salat ni tak kira sama ada dah ada hadas ke belum, memang ada. Memang ada arahan tu. Summa nusikh. Kemudian ia dimansuhkan. Yang wajib hanya pergi ambil wuduk orang berhadas saja. Asalnya semua kena. Berhadas ke tak berhadas, asal nak pergi salat, semua kena. Tapi kemudian hukum tersebut dimansuhkan, hanya dikekalkan kepada orang yang berhadas saja yang wajib untuk ambil wuduk. Ya? Baik. Waqila al-amru bihi li kulli salatin 'ala an-nad. Dikatakan arahan untuk ambil wuduk ni bagi setiap solat, tapi hanya arahan yang berbentuk sunat. Okey? Ada juga ulama yang mengatakan bal lam yushra' illa liman ahdath. Wuduk ni tidak diwajibkan untuk ambil sebagai sesiapa yang nak salat, melainkan hanyalah untuk orang yang berhadas. Walakinna tajdidahu likulli salatin mustahab. Tetapi memperbaharui wuduk bagi orang yang dah ada wuduk, dia nak memperbaharui wuduk dia, dia dah ada wuduk, dia tak berhadas, dia nak solat semula, dia perbaharui solat dia, dia perbaharui wuduk untuk solat, maka itu adalah mustahab. Itu adalah perkara yang digalakkan, disunatkan. Wa ala hadha, oleh kerana inilah ajma'a ahlul fatwa, ulama yang memberikan fatwa selepas daripada zaman itu, selepas berlakunya khilaf, mereka telah berijma' mengatakan hanya orang yang berhadas saja yang wajib untuk ambil wuduk semula. Orang yang tak berhadas hanya sunat. Okey? Baik. Wa ammal wudu li ghairil faraid. Adapun wuduk selain daripada untuk melaksanakan salat fardu. Katalah kita nak pergi salat sunat, nak pergi salat duha, nak pergi salat tarawih, pergi ambil wuduk untuk salat-salat sunat ni, ya. Hukum wuduk ni adalah mengikut hukum yang kita nak salat tu. Kalau salat tu salat sunat, mengambil wuduk tu pun sunat. Kalau salat tu salat wajib, maka mengambil wuduk tu pun wajiblah, sebab ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajipan tanpanya, maka benda tu jadi wajib juga. Maka mengambil wuduk tu pun wajib. Baik. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang daripada kamu apabila dia berhadas, melainkan ataupun sehinggalah dia mengambil wuduk. Ini menunjukkan, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini menunjukkan bahawasanya wuduk merupakan syarat untuk mengangkat hadas bagi orang yang berhadas kecil. Hadas kecil nak diangkat mesti dengan wuduk.
bagi orang yang mampu untuk menggunakan air ataupun tayammum, dan insya-Allah kita akan masuk bab tu nanti. Cuma bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apabila dia berhadas, dan Nabi tidak meletakkan apa-apa keadaan untuk mendetailkan, bermaksud semua orang yang berhadas sama ada sengaja ataupun tidak, ia membatalkan salat. Sebab Nabi kata siapa yang berhadas, dia kena pergi ambil uduk baru boleh salat. Kalaulah kata orang tu sedang salat, tiba-tiba dia berhadas waktu dia berada dalam salat, maka salatnya terbatal. Sama ada hadas itu hadas yang dia keluarkan secara sengaja, ataupun hadas itu dikeluarkan secara tidak sengaja ataupun secara di luar kawalan. Katalah orang tengah salat tiba-tiba dia terkentut. Kan, dia terkentut, sama ada sengaja ataupun tak sengaja, maka salatnya dikira terbatal. Dia kena keluar daripada salat, kemudian dia pergi ambil wuduk semula. Okey, sebab itu para ulama menyebutkan qad istudilla bihadzal hadis ala butlani salati bil hadath sawa kana khurujuhu ikhtiyaran aw ittirara. Hadis ini digunakan sebagai dalil untuk menunjukkan pembatalan salat dengan adanya hadas, sama ada keluarnya hadas itu dengan pilihan dia ataupun tak sengaja. Li'adami tafriqihi alaihi salam baina hadatsin wa hadatsin fi halatin duna halah. Kerana Nabi SAW tidak membezakan hadas yang mana satu. Nabi sebut umum selagi mana dia berhadas, maka semua hadas dianggap membatalkan. Semua keadaan dianggap membatalkan, sama ada sengaja ataupun tidak. Itu pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis yang kedua ini, wallahu alam. Kita tengok hadis yang ketiga pula. Ya, hadis yang ketiga, kata Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, an Abdullah bin Amr bin Al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu 'anil jami' qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksudnya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As ni sahabat yang dikenali lah, sahabat yang dikenali, iaitu anak kepada Amr bin Al-As. Dia merupakan anak sahabat, Amr bin Al-As pun sahabat radhiyallahu anhuma. Wa Abi Hurairah, dan Abu Hurairah. Abu Hurairah ni pun kita kenal lah, ya. Wa Aisyah radhiyallahu anha ataupun radhiyallahu anhum ajma'in, dan Aisyah, mereka mengatakan qala Rasulullah SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailul lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit daripada azab api neraka. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut perkataan wail, wail ni maksud apa? Wail ni maksudnya kehancuran. Wail ni maksud dia apa? Wail ni maksudnya azab. Aqab ni maksud apa? Aqab ni maksudnya tumit. Nabi kata tumit dia masuk neraka? Tak, dalam bahasa Arab dia ada satu istilah yang dipanggil sebagai majaz. Majaz mursal. Nabi mention separuh, sebahagian, tetapi Nabi maksudkan semua. Itu maksud dia. Sebut sebahagian tapi maksud semua. Contohnya macam ni lah. Nabi kata binasalah tumit-tumit daripada balasan api neraka. Maksudnya pelaku dia lah, orang yang buat tu lah. Sebab apa? Sebab hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ni dia ada sebab urut dia. Dia ada sebab kenapa Nabi SAW sebut benda ni. Kenapa Nabi sebut benda ni? Sebab Nabi tengok ada sahabat yang ambil wuduk dalam keadaan tergesa-gesa tanpa membasuh kaki mereka dengan sempurna. Maka Nabi SAW pun menyebutkan celakalah ataupun binasalah tumit-tumit daripada azab api neraka. Tumit-tumit itu tumit-tumit yang Nabi sedang lihat. Bukan semua tumit, tetapi tumit yang Nabi sedang lihat dan tumit yang memang tak dibasuh pada waktu tu. Alif lam tu dipanggil lil ahad, ya, untuk keadaan itu yang spesifik pada waktu tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ni?
Kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ni ialah hadis ni bila Nabi SAW sebut tumit ni akan terkena azab api neraka bila tak dibasuh dengan elok, bila tak diratakan dengan air. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah menggunakan hadis ini menjadikan sebagai hujah untuk mengatakan waktu berwudu wajib membasuh kaki. Dalil mereka selain daripada hadis ni ialah ayat Quran lah. Bila Allah Ta'ala kata wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki kamu sehingga ke buku lali. Hadis ni juga menjadi hujah ayat Quran, baris pada ayat Quran iaitu wa arjulakum dengan membaris atas kan, bukan membaris bawah kan, tetapi membaris atas. Maka dia adalah kita panggil apa? Kesinambungan daripada ayat yang Allah Ta'ala kata faghsilu wujuhakum, baris atas, basuh muka kamu, wa aidiyakum, basuh tangan kamu, baris atas juga, ilal marafiq, kemudian wa arjulakum, dan juga basuh kaki kamu. Semua tu baris atas menunjukkan bahawasanya kesemuanya perlu dibasuh. Muka, tangan dan kaki perlu dibasuh. Ini pendapat ahli sunnah wal jamaah. Kata Ibn Abdul Bar di dalam Al-Istidhkar, ulama Maliki, seorang yang bermazhab Maliki yang berasal daripada Andalus, hari ini Spain lah. Dia kata apa? Dia kata, wa fi hadzal hadis dalilun ala anna al-murad bidzalika ghaslul arjul la mashuha li anna al-masah laysa sha'nuhu isti'abal mamsuh. Yang bermaksud dalam hadis ini terdapatnya dalil, dalam hadis ini terdapatnya bukti yang menunjukkan bahawasanya yang dikehendaki daripada ayat Al-Quran ataupun yang dikehendaki daripada hadis tu tadi ialah membasuh kaki. Sebab tu Nabi kata celaka tumit-tumit, sebab tumit tak kena air. Ini menunjukkan tumit perlu dibasuh, kaki perlu dibasuh semua sekali. Yang dimaksudkan ialah basuh kaki, bukan hanya sekadar sapu. Kerana ada mazhab ahli bid'ah yang kata sapu. Siapa dia? Syiah. Syiah kata sapu. Sebab itu kata Ibn Abdul Bar, dia bukan sapu, dia basuh. Sebab apa? Sebab dia kata kalau sapu kepala ataupun sapu orang kata apa? Telinga, tak disyaratkan untuk menyeluruhkan seluruh sapuan. Macam kita sapu di atas khuf lah. Kita bukan sapu semua. Kita sapu hanya sebahagian sahaja. Bila Nabi SAW memberikan ancaman kepada mereka yang tidak meratakan air ke keseluruhan anggota, menunjukkan kepada kita bahawasanya apa tuan-tuan? Bahawasanya yang dikehendaki daripada kaki itu adalah basuhan. Nah, bukannya sapuan. Cuma Syiah kata sapu. Ini mazhab yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Manakala Al-Jubba'i daripada Al-Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah yang terkeluar juga daripada ahli sunnah, mereka kata boleh pilih. Nak basuh pun boleh, nak sapu pun boleh. Ini mazhab Mu'tazilah lah. Tapi ahli sunnah wal jamaah, sesiapa yang mengambil wudu, dia kena basuh kaki dia. Kalau dia hanya sekadar sapu dan tak meratakan air keseluruhan kaki sehingga ke buku lali, maka wuduknya tak sah. Bila wuduk tak sah, maka salat pun tak sah. Hadis ini menjadi hujah yang melawan golongan Syiah dan Mu'tazilah. Ayat Quran juga menyebut tentang buku lali. Allah Ta'ala kata wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kamu sehingga ke buku lali. Ini menunjukkan bahawasanya ia perlu dibasuh sehingga ke buku lali. Sebab kalau sapu je tak perlu disebut buku lali, sapu atas kaki jelah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini di antara perkara yang kita boleh ambil faedah. Kita pergi kepada perbahasan yang berikutnya. Adakah wajib untuk kita menggosok di dalam wudu ataupun hanya sekadar melalukan air saja sudah memadai? Dalam isu ni ulama berbeza pendapat. Ya, ulama mazhab Maliki mereka mengatakan wajib menggosok kerana mereka bezakan di antara basuh yang disebut di dalam ayat Quran dan celup. Ada beza dia kata di antara basuh dan celup. Kalau tak gosok maksudnya celup. Manakala majoriti ulama selain daripada mazhab Maliki
iaitu daripada mazhab Hanafi, daripada mazhab Syafi'i, daripada mazhab Hambali, mereka mengatakan yang wajib ialah melalukan air, meratakan air ke keseluruhan anggota wuduk, manakala menggosok itu hanyalah sunnah sahaja. Ia tidak menjadi satu kewajipan. Maksudnya kalau kita ni ambil air, jeruh atas anggota wuduk dan merata semua sekali, maka kita sudah dianggap melaksanakan basuhan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Pendapat yang rajih, pendapat yang tepat dalam isu ni adalah pendapat majoriti ulama. Kenapa? Kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabat untuk seseorang itu dia berjunub dan dia tidak ada air untuk mandi, Nabi pada mulanya suruh dia untuk mengambil tayamum bagi ganti mandi wajib. Kemudian bila ada air, Nabi SAW serahkan pada dia air tersebut. Kemudian Nabi kata apa? Afrighuhu ala jismik. Curahkan saja. Curah di atas badan kamu. Curah di atas jasad kamu. Ini membuktikan bahawasanya basuhan, mandian hanya perlu meratakan air dan tidak wajib untuk digosok ataupun untuk disental. Maka tak wajib. Meratakan air keseluruhan badan merupakan arahan yang kita faham daripada hadis Nabi, maka ia hanya sunat untuk digosok, bukannya wajib. Okey, isu yang kedua. Mengambil wudu dan ada anggota yang tidak terkena air. Jadi kalau kita ambil wudu, tiba-tiba ada anggota tak terkena air. Baru sedar lepas ambil wudu. Okey? Nak jawab benda ni, kita kena bincang dua perkara. Perkara yang pertama, adakah basuh anggota wuduk ni, kita panggil apa? Adakah basuh anggota wuduk secara tertib merupakan rukun dalam wuduk? Maksudnya tertib ni, basuh satu demi satu ni wajib ke tak dalam wuduk? Ulama berbeza pendapat. Mazhab Syafi'i dan juga Hambali, mereka mengatakan tertib adalah rukun wuduk. Tertib ni rukun. Maksudnya kalau satu orang dia basuh kaki dulu, lepas tu baru dia basuh muka, lepas tu dia basuh tangan, lepas tu baru disapu kepala, wuduknya tidak sah mengikut mazhab Syafi'i dan juga Hambali. Tak sah. Sebab apa? Dalil mereka ialah Nabi SAW tidak pernah mengambil wuduk melainkan mesti dengan tertib. Nabi bila ambil wuduk, pastinya Nabi akan basuh muka sebelum tangan. Pastinya Nabi akan basuh tangan sebelum sapu kepala. Dan pastinya Nabi akan basuh kaki selepas daripada sapu kepala. So, itu di antara perkara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, maka kita berpada dengan dia lah. Kerana dalam bab ibadat ni kita ikutlah Nabi. Nabi buat macam tu, kita buat macam tu. Kan? Itu mazhab Syafi'i dan juga Hambali. Manakala mazhab Hanafi dan juga Maliki, ya, sekejap tuan-tuan, ada sebahagian daripada kita yang mungkin tak perasan dia dah terconteng. Saya pun tak tahu macam mana nak buat ni. Dia terconteng benda yang saya sharekan ni, saya pun tak tahu macam mana nak buat. Tapi tak apalah. Boleh nampak insya-Allah. Saya pun tak tahu macam mana nak adjust. Okey. Manakala mazhab Hanafi dan juga Maliki, mereka mengatakan tertib ni hanya sunat. Dia kata kalau orang ambil wuduk tak ikut tertib, wuduk sah tapi tak dapatlah pahala sunat, dia kata. Dalil mereka ialah yang pertama, Allah meletakkan anggota wuduk. Allah menyebutkan anggota wuduk dalam Quran dan Allah Ta'ala meletakkan di antara anggota dengan anggota itu dengan perkataan wa, iaitu dan. Dan ni maksudnya bukan tertib. Dan ni maksudnya mutlaqul jama', himpunan. Jadi kalau kata saya makan nasi dan lauk, kita tak boleh faham itu tertib. Boleh jadi dia makan lauk dulu sebelum nasi, tapi dia makan dua-dua lah. Boleh jadi dia makan nasi dulu. Hanya mereka kata bila diletakkan perkataan wa tu maksudnya dan. Dan ni maksud mutlaqul jama', himpunan sahaja, tak menunjukkan tertib. Jadi oleh kerana itu mereka kata sunat bukannya wajib. Anggota yang satu juga tidak wajib tertib.
Contohnya kita ada tangan kan? Tangan kita dua. Satu kanan, satu kiri. Kan? Jadi kalau kita basuh kiri dulu, lepas tu baru basuh kanan. Sah tak wuduk kita? Sah. Cuma tak dapatlah pahala sunat, dia kata. Itu maksud yang diambil ataupun yang difahami oleh mazhab Hambali dan juga Hanafi dan juga Maliki. Okey? So ada dua mazhab lah. Baik. Pendapat yang saya cenderung lah ialah pendapat mazhab Syafi'i dan juga Hambali. Sebabnya apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Allah Taala kata, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bangun untuk melakukan salat, basuhlah mukamu dan tanganmu hingga ke siku, sapu kepala kamu dan juga basuh kaki kamu sehingga ke buku lali. Kalau kita tengok daripada ayat ni, kalau kita tengok pada ayat ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memang sebut dan. Tetapi di sana Allah membezakan di antara anggota wuduk dengan anggota wuduk yang lain dari sudut pelaksanaan cara untuk air itu disampaikan pada anggota tersebut. Ada anggota yang wajib dibasuh, seperti muka, tangan hingga ke siku, kaki sehingga ke buku lali. Dan ada anggota yang hanya wajib untuk disapu, iaitu kepala. Iaitu kepala. Maka tuan-tuan, kalau kita tengok kat sini, ada anggota yang wajib untuk disapu, ada anggota yang wajib untuk dibasuh. Dan Allah Azza wa Jal apabila memberikan arahan kepada orang mukmin supaya mereka mengambil wuduk, Allah Ta'ala pisahkan di antara perkara yang perlu dibasuh dan diletakkan yang disapu di tengah-tengah yang dibasuh. Sepatutnya, kalaulah kata tertib itu bukan sesuatu yang dituntut, kalaulah tertib itu bukan sesuatu yang menjadi rukun, kewajipan, baik letak sapu di hujung. Wahai orang-orang beriman, bila kamu nak bangun pergi salat, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, kemudian sapu kepala. Kerana basuh kan sama. Letaklah sekali satu tempat. Tapi bila Allah Ta'ala memisahkan di antara basuh, kemudian ada sapu, kemudian basuh, menunjukkan tertib itu adalah sesuatu perkara yang dituntut di dalam wuduk. Oleh kerana itulah, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ayat Quran ni secara tidak langsung, selain daripada ia menunjukkan anggota yang wajib untuk dibasuh, yang wajib untuk disapu, kita juga mendapati dalil ini ataupun ayat Quran ini menunjukkan kepada tertib. Menunjukkan kepada tertib iaitu basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala dan basuh kaki. Itulah tertib bagi wuduk yang disepakati oleh mazhab Syafi'i dan juga Hambali. Okey. So dari sudut ni Syafi'i dan Hambali betul lah bagi saya penilaian saya. Dua-dua mazhab ni tepat dari isu tertib. Isu yang kedua yang kita nak selesaikan adalah hukum berturutan dalam wuduk. Dalam berturutan ni maksud al-muwalah. Berturut-turutan. Maksudnya jangan ada bertangguh di antara basuhan satu anggota dengan satu anggota yang lain. Syafi'i dan Hanafi, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi, mereka kata tidak wajib untuk berturut-turutan tetapi ia sunnah. Dalil mereka ialah kalau kita tangguh, kita basuh muka, basuh tangan, basuh sapu kepala, basuh kaki dekat masjid. Padahal wuduk ambil di rumah umpamanya, tak dapatlah fadilat banyak seperti mana basuh kaki, tapi katalah kalau dia nak buat, ya, maka wuduknya menjadi sah. Sebab apa? Sebab di sana ada asar daripada Ibnu Umar. Ada riwayat daripada Ibnu Umar yang mana Ibnu Umar ni dia ambil wuduk, dia basuh semua anggota wuduk dan sapu anggota wuduk, kemudian basuh kaki dia tangguhkan sehingga sampai ke masjid. Dan asar ini merupakan asar yang sahih. Dia tangguhkan. Jadi Ibnu Umar ni kita tahu dia merupakan di antara sahabat yang kuat follow sunnah. Jadi ini merupakan bukti
yang menunjukkan mualah bukanlah satu benda yang dituntut, hanya bukan satu benda yang wajib, tetapi hanya sunat. Baik, Hambali dan Maliki mengatakan ia rukun. Habiskan terus tu rukun. Ataupun jangan dipisahkan di antara satu anggota dengan satu anggota yang lain sehingga kering anggota yang tu. Bila kering aja, lama sangat dia tangguhkan sehingga kering. Bila kering dia kena ambil wuduk semula, sebab dia kata wuduk yang tadi telah pun kering anggota basuhan, anggota yang dibasuh dah kering, maka kena ambil wuduk semula kerana berturut-turutan itu merupakan rukun. Dan dalilnya mereka kata Nabi SAW tidak pernah pisahkan anggota basuhan anggota wuduk. Tapi wallahu alam, yang saya tengok pendapat yang sahih adalah pendapat Syafi'i dan juga Hanafi kerana asal daripada Ibnu Umar tadi. Baik. Isunya adalah apabila apa hukum seseorang yang tersedar anggota wuduk tidak dibasuh lepas salat. Dia tengok dekat tangan dia ada bahagian yang tak kena air. Dia dah ambil wuduk dah tadi, dah sampai basuh kaki. So jawapan dia basuh segera mengikut sebahagian ulama. Kalau ikut Hambali, Maliki dan juga Hambali tadi, dia kena, kalau anggota yang lain tu masih diingat tu masih lagi singkat sehingga anggota yang lain masih basah dengan basuhan wuduk ataupun dengan air wuduk, dia terus pergi untuk ambil segera basuh anggota yang tak kena air tu dan anggota yang selepasnya. Katalah dia nampak kat tangan, so dia basuhlah tangan tu. Dia basuh kawasan tangan tu, kemudian dia sapu kepala balik, kemudian dia sapu kaki, dia basuh kaki. Kenapa dia kena sapu anggota selepas dia? Kerana anggota yang selepas dia tu kan kita sebut tadi tertib kan. Tertib merupakan satu benda yang wajib. Jadi kalaulah kata dia tersedar tangan tak habis basuh, tangan ada kawasan tak sempurna basuh, kemudian disapu kepala. Sapu kepala tu tak sah. Sebab apa sapu kepala tak sah? Kerana sapu kepala menjadi sah apabila tangan selesai dibasuh. Sebab tertib adalah satu kemestian. Seperti mana yang kita bincang tadi. Jadi bila dia sapu kepala tu tak sah. Bukan berada di tempatnya lagi. Kerana sapu kepala menjadi sah bila basuhan tangan sah. Sebab dia mesti step by step. Bila tangan dia tak habis basuh, maka dia kena basuh tangan tu, kawasan yang tak kena tu kenakan air dengan niat untuk mengambil wuduk ataupun mengangkat hadas, kemudian baru disapu kepala dan kemudian sapu telinga dan basuh kaki. Itulah caranya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita tengok pada hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Iza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi thumma liyanthar wa man istajmar falyutir wa iza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum," apabila salah seorang daripada kamu berwudu, hendaklah dia meletakkan air pada hidungnya. Kemudian hendaklah dia mengeluarkan semula air tersebut daripada hidung dia. Ini kita panggil apa? Istinsyaq. Istinsyaq maksudnya kita sedut air. Kita sedut air waktu kita nak ambil wuduk, sebelum daripada basuh muka, kita ambil air dengan tangan kanan, kemudian kita masukkan ke dalam mulut untuk berkumur. Kita masukkan air yang sama, kita sedut. Kemudian istinsyaq, kita sedut, lepas tu kita buang. Istinthar. Kemudian kita buang jugalah air kumuhan tu 3 kali. Air perkumuran tu 3 kali dan juga istinsyaq pun 3 kali. Sedut air tu 3 kali. Sebelum ambil wudu. Kemudian Nabi kata sesiapa yang beristijmar, sesiapa yang membasuh, kita panggil istinja, dengan selain daripada air, hendaklah dia mengganjilkan. Dan apabila salah seorang daripada kamu bangun daripada tidur, hendaklah dia basuh tangan dia sebelum dia masukkan ke dalam bekas air. Basuh dulu dalam bekas air,
basuh tangan dia tu kerana dia tak tahu di mana tangan dia tidur. Takut-takut tangan dia tidur di tempat-tempat yang bernajis. Dia garu tempat bernajis, maka terkena najis, jangan masukkan ke dalam air. Kerana akan mengotorkan dan memutanajiskan air tersebut. Baik, kita pergi kepada isu yang boleh diambil daripada hadis ni. Ya. Yang pertama, hukum berkumur dan masukkan air ke dalam hidung ketika berwuduk ataupun mandi junub. Nak berkumur, kita berkumur dengan kita masukkan air ke dalam hidung. Apa yang ulama sebut dalam isu ni? Adakah ia wajib ataupun tidak? Okey, ketika berwuduk, waktu berwuduk, apa hukum kumur dan juga masukkan air dalam hidung? Majoriti ulama daripada mazhab Hanafi, daripada mazhab Syafi'i, daripada mazhab Maliki, mereka mengatakan ia sunat. Maksudnya kalau orang ambil wuduk, dia tak kumur, dia tak masukkan air dalam hidung, maka wuduknya dikira sebagai sah tapi tak dapatlah pahala, tak dapat pahala sunat. Manakala Hambali mengatakan ia wajib. Sebab apa mereka kata wajib? Mereka kata wajib sebab Nabi SAW memberikan arahan yang berbentuk fi'il amar, iaitu kata kerja yang menunjukkan arahan. Maka al-amru lil wujub. Arahan dalam syarak bermakna wajib. Tetapi mazhab majoriti itulah mazhab yang tepat. Ya, mazhab majoriti itulah yang tepat dalam isu berkumur ni, bukan satu kewajipan. Sebab apa? Sebab majoriti ulama kata bila Nabi SAW mengarahkan Arab Badui yang datang daripada perkampungan, yang datang daripada pedalaman, datang nak belajar tentang wudu, Nabi SAW suruh dia buat apa? Nabi kata tawadda' kama amarakallah. Berwuduklah kamu seperti mana yang Allah perintahkan kamu. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Quran bila kita tengok ayat yang kita baca tadi, Allah Ta'ala sebut, "Idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum." Bila kamu nak pergi, bila kamu bangun berdiri nak bersalat, hendaklah kamu basuh muka kamu. Allah Azza wa Jal tidak menyebutkan kumur dan tidak menyebutkan masuk air ke dalam hidung. Bila Allah Ta'ala tak maksudkan, bila Allah Ta'ala tak sebutkan, tak mention langsung pasal isu tu, Nabi mention, menunjukkan ia adalah satu arahan yang berbentuk sunat. Itulah yang majoriti ulama faham. Jadi inilah yang tepat. Tapi kita buatlah. Sebab apa? Sebab ia sunnah. Dapat pahala. Ya? Baik. Itu ketika berwuduk lah. Manakala ketika mandi junub, katalah orang tu dia berjunub ataupun nak mandi hadas, nak mandi hadas besar, kena berkumur tak? Kena masukkan air dalam hidung tak? Hanafi kata wajib. Kerana Al-Quran menggunakan perkataan yang bersangatan. Hendaklah kamu bersuci sungguh-sungguh. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan bersangatan begini, maka difahami ia merujuk kepada anggota yang boleh masuk air, maka hendaklah dimasukkan air. Termasuklah anggota mulut dan juga hidung, masukkan air. Ini kata mazhab Hanafi. Ya, wa in kuntum junuban fattahharu. Bila kamu berjunub, hendaklah kamu bersuci sungguh-sungguh. Masukkan air dalam hidung, masukkan juga air dalam hidung pun dia, mulut pun dia berkumur. Tetapi Hambali kata wajib juga kerana hadis inilah. Ya. Manakala majoriti ulama daripada mazhab Syafi'i dan juga Maliki dia kata sunat untuk berkumur dan juga masukkan air dalam hidung kerana kedua-duanya anggota dalaman. Dia bukan anggota luaran, dan inilah pendapat yang sahih, pendapat yang rajih pada penilaian saya lah, iaitu sunat untuk berkumur dan memasukkan air dalam hidung ketika berwuduk dan juga ketika mandi wajib. Baik, kemudian bila Nabi SAW kata wa iza stajmara falyutir, bila kamu nak beristijmar, nak beristinja selain menggunakan selain daripada air, hendaklah kamu ganjilkan, tunggalkan. Ganjilkan, bukan tunggal. Tunggal ni satu, ganjilkan. Ganjilkan ni maksud 3, 5. Baik. Pertama kita kena tahu dululah hukum istinja. Majoriti ulama daripada Maliki, Syafi'i dan juga Hambali, mereka kata wajib. Bila buang air wajib istinja.
Dalil mereka ialah hadis Nabi SAW kata iza zahaba ahadukum ila al-gha'it falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar yastatibu bihin fa innaha tujzi anhu. Hadis riwayat Abu Daud. Apabila salah seorang daripada kamu pergi untuk buang air, hendaklah dia bawa bersama dengan dia 3 biji batu supaya dia boleh menghilangkan najis dengan batu tersebut, dan itu sudah memadai bagi dia. Dan dalam hadis Salman riwayat Imam Muslim, Salman kata laqad nahana an nastanjiya biduni thalathati ahjar. Nabi SAW melarang kami daripada melakukan istinja tanpa 3 biji batu, kurang daripada 3 biji batu. Jangan kuranglah daripada 3 biji batu. Cuma sebagian ulama kata kalau batu tu besar, dia ada lebih daripada 3 bucu dan ke atas, setiap bucu boleh diguna dan ia memadai. So 3 biji batu tu ataupun 3 bucu batu untuk istinja ataupun istijmar. Ya. Tetapi kalaulah kata dah 3 kali biji batu pun masih lagi tidak la yahsul al-inqa, tidak terhasil lagi bersih, masih ada lagi najis di situ, masih ada lagi fizikal najis di situ, maka kena guna lagi batu walaupun lebih daripada 3 kali. Maksudnya 3 ni minimum kalau fizikal najis tu dah hilang. Maksudnya dah hilang dah dia punya warna. Dah hilang dah dia punya warna, dah hilang dah dia punya fizikal, 3 biji batu memadai. Ya, kalau masih ada, so kena lebihkan lagi. Manakala Hanafi dia kata istinja ni sunat. Sunat bila? Dia kata selagi najis tidak melepasi anggota kemaluan. Najis tu tak melepasi ataupun tak pergi ke tempat lain, hanya berada di kawasan dia keluar aja. Dan saiznya lebih daripada 1 dirham, iaitu lebih kurang 4 cm lah. Kawasan dirham ni dia besar ni. Kawasan yang tenggelam daripada tapak tangan ni. Dia kata kalau tak lebih daripada itu, besar itu dan kecil lagi dan berada di kawasan tu, dia kata sunatnya. Okey, dalil mereka ialah man istajmara falyutir, man fa'ala faqad ahsan wa man la fala haraj. Hadis riwayat Abu Daud. Sesiapa yang beristijmar, siapa yang beristinja dengan selain air, hendaklah dia ganjilkan, ganjilkan. Man fa'ala faqad ahsan, siapa yang buat maka telah berlaku, dia telah melakukan benda yang baik. Wa man la fala haraj, siapa yang tak buat maka tidak menjadi satu kesalahan. Okey. Ini dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi lah. Okey, hadis yang digunakan, saya tengok pendapat majoriti tu betul lah. Sebab apa? Hadis yang digunakan oleh mazhab Hanafi, ulama komen, iaitu dia kata wa madaruhu ala Abi Sa'id Al-Hibrani Al-Himsi wa yuqal Abu Sa'id Al-Khair Al-Anmari wasmuhu Ziyad qalahu Al-Mizzi wa qila Amir bin Sa'ad wa qila Amir bin Sa'ad wa qila Umar bin Sa'ad rawahu an Abi Hurairah. Dia ni ada seorang perawi dalam tu nama dia Abu Sa'id Al-Hibrani Al-Himsi, dan dikatakan Abu Sa'ad Al-Khair Al-Anmari nama dia. Nama sebenar ni ulama beza pendapat, ada yang kata Ziyad, ada yang kata Amir, ada yang kata Umar. Ulama tak kenal dia. Ya. Sebab itu Ibn Abi Hatim, Abdurrahman bin Abi Hatim, dia bertanya, dia kata Abu Sa'id Al-Hibrani sa'altu Aba Zur'ah, aku bertanya Abu Zur'ah tentangnya. Faqala la a'rifuhu. Abu Zur'ah kata aku tak kenal dia siapa. Wa qala Zahabi kata apa? La yu'raf, tidak dikenali. Dan hadis ini didaifkan oleh Ibn Abdul Bar. Ibn Hajar juga mengatakan ia adalah hadis yang majhul, hadis yang tidak perawi yang tidak dikenali. Abu Sa'id Al-Hibrani ni. Wa asyara al-Baihaqi ila dha'fih. Baihaqi waktu dia komen tentang hadis ni, dia mengisyaratkan ia dhaif bila dia kata wa hadza in sah. Ini hadis ini kalau sahih, nampak macam dia ada sanksi sikit. Dia kata kalau sahih sekalipun, fa inna ma arada wallahu alam witran yakunu ba'da thalas. Kalau hadis ni sahih, maksud Nabi ganjil tu hendaklah ganjil selepas daripada 3. Maksud 3 tu satu kewajipan paling minima. Nabi kata hendaklah dia ganjilkan lepas daripada 3. Siapa buat lebih, ganjil yang lebih daripada 3, baik. Siapa kurang daripada 3 dan ke bawah, tak ada jadi masalah. Okey? Baik. Itu pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Baik, kemudian
hukum segerakan istinja. Mazhab Syafi'i dia kata wajibnya tu wajib yang kita boleh tangguh lah. Maksudnya kalau kita tangguhkan sedikit kerana mungkin apa orang kata ada kerja lain dulu ke, kita boleh buat, tetapi bila nak salat wajib untuk beristinja. Okey. Baik. Hukum istinja dengan cecair selain daripada air mutlak. Kita tahu air mutlak merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama. Istinja dengan air ni terbaiklah. Bahkan sebagian ulama kata yang terbaiknya kita guna benda yang kesat dulu untuk buang najis, kemudian kita basuh dengan air, itu terbaik. Kalau tak ada, air saja pun sudah memadai. Tapi yang lain-lain ni boleh digunakan. Selagi mana najis tidak pergi ke kawasan lain selain daripada tempat dia keluar, iaitu kubul dan dubur. Bila najis tu dah pergi tempat lain, mesti guna air lah. Okey, air ni, air mutlak ni sepakat. Tapi cecair selain daripada air mutlak, majoriti ulama daripada mazhab Maliki, Syafi'i dan juga Hanbali, mereka kata tak dibenarkan. Cecair selain daripada air mutlak. Okey. Maliki kata haram pula sebab dia merebakkan najis lagi. Manakala Hanafi dia kata boleh dengan cuka, dengan benda-benda yang menghilangkan kotoran. Dengan alkohol umpamanya. Kalau berani lah. Kalau berani boleh buat lah. Tapi kalau bahaya jangan buat lah. Cuma Hanafi kata, sebab apa Hanafi kata boleh? Hanafi kata, dan pendapat ni juga dipilih oleh Ibn Taymiyah, dia kata maksud daripada arahan Allah untuk membersihkan diri ni adalah untuk menghilangkan najis. Jadi bila mana air itu suci dan air itu boleh menghilangkan najis, warna, bau dan rasa, maka terhasillah benda yang kita nak. Jadi kalau pakai cuka ke, kalau pakai apa-apa air sekalipun, dan dia menghilangkan fizikal najis, menghilangkan bau dan seumpamanya, maka dia kira okey lah. Cuma dia kata makruh lah sebab membazir. Patutnya guna air sebab air lebih murah. Air mutlak kan. Jadi pendapat majoriti ulama ni lebih ahwat. Pendapat majoriti ulama ni lebih selamat sebenarnya. Tetapi sebahagian seperti Ibn Taymiyah dia memilih pendapat Hanafi kerana dia kata maksud daripada pensyariatan untuk kita bersuci ni adalah menghilangkan najis. Tapi persoalan dia, adakah kita berani menggunakan cuka dan seumpamanya? Okey? Baik. Kemudian hukum mengganjilkan alat istinja. Mengganjilkan tu 3 biji ataupun 3 segi. 3 calitan, 3 segi adalah satu kewajipan menurut majoriti ulama. Hanafi kata sunat seperti mana saya sebutkan tadi. Kalau kita tak nak guna air lah. Baik. Dan hukum basuh tangan bila bangkit daripada tidur. Okey, jenis tidur ulama kata yang pertama, majoriti ulama kata semua jenis tidur. Sebab Nabi kata iza staiqadha ahadukum min naumi. Bila satu orang bangkit je daripada tidur, maka dia kena basuh tangan sebelum daripada celup air dalam bekas. Manakala Imam Ahmad kata tidur malam sahaja yang dituntut untuk basuh tangan sebelum masuk dalam bekas tu, sebab Nabi kata batat, tidur malam. Tetapi sebenarnya bukan isu tu. Isunya Nabi tak nak mengotorkan air. Dan apa hukum basuh tangan tu? Satu pandangan di sisi Hambali mengatakan wajib kerana arahan tu mutlak, manakala majoriti ulama adalah sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sunnah itu, apa ni kita kata, Nabi tak tahu. Nabi kata dia sendiri tak tahu. Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Dia sendiri tak tahu di mana tangan dia tidur. Kaedah mengatakan apabila ada syak, Nabi sendiri tak tahu masa dia tidur tangan dia letak mana. Orang yang tidur dia tak tahu tangan letak kat mana. Dia tak pasti ada najis ke tidak. Dan kaedah mengatakan selagi mana kita tak yakin adanya najis pada tangan kita, hanya syak, maka hukum yang dibina di atas itu adalah hukum yang digalakkan sahaja. Hukum yang digalakkan sahaja. Dan di sana ada hadis Nabi SAW ajar para golongan badui dan Nabi tidak untuk berwuduk, dan Nabi tak mention pun basuh tangan apabila bangkit daripada tidur, menunjukkan ia adalah satu galakan yang berbentuk sunat. Okey, kemudian yang terakhir, hukum basuh tangan sebelum wuduk jika tidak tidur. Kalau katalah kita bangkit daripada tidur, sunat basuh tangan dulu. Manakala kalau kita tak tidur, macam mana pula? Majoriti ulama kata sunnah jugalah. Sebab apa? Sebab hadis tadi dia sebut selagi tidak tahu tangan bersih atau tidak, maka digalakkan basuh. Jadi kita pun tak tahu tangan kita bersih ke tidak, kita basuh. Dan ada hadis yang lain
Nabi bila berwuduk, Nabi SAW bila berwuduk, tak sebut pun Nabi bangun daripada tidur, tapi Nabi basuh juga tangan dia. Walaupun Nabi tak tidur sebelum daripada itu. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Jadi itulah serba sedikit yang saya boleh kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat untuk perkongsian kita pada malam ini, ya. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi, ya. Baik. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar, ya. Soalan, bagaimana jika dia terkentut tetapi tidak berbunyi atau berbau? Sebab ada juga setengah penceramah berkata jika tidak berbau dan tidak terhidu bau, maka jangan diragukan lagi. Oh, okey. Dalam hadis yang Abu Hurairah, hadis yang tadi kita baca tadi, Nabi SAW ada menyebutkan tentang orang yang berhadas bila dia berwuduk, bila dia nak solat dia tidak diterima, melainkan dia kena pergi ambil wuduk semula. Hadas tu. Ya, idza ahdatha, dia tak boleh untuk pergi solat melainkan dia kena pergi hilangkan dulu. Okay, saya kongsikan kepada penyoal supaya kita boleh tengok sama-sama hadis tu. Sebenarnya hadis tu ada sambungan lagi kisah dia tu. Okey, tengok ni. Ini ada hadis Bukhari, ya. Hammam bin Munabbih dia kata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, la tuqbalu salatu man ahdath hatta yatawadda. Tidak diterima salat bagi orang yang berhadas sehingga dia berwudu. Wa qala rajul man hadara min Hadramaut. Berkata seorang lelaki daripada Hadramaut, mal muhdith ya Abu Hurairah. Apa itu orang yang berhadas wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah kata fusa au durat. Fusa au durat. Abu Hurairah kata apa ni, fusa ataupun durat. Okey. Fusa ataupun durat ni ialah jenis-jenis kentut lah. Jenis-jenis kentut. Jadi jenis-jenis kentut yang ada yang dinyatakan oleh Abu Hurairah ni ialah kentut yang kuat ataupun kentut yang tidak ada suara. Ia kedua-duanya membatalkan wudu. Kedua-dua batalkan wudu. Sebab yang dikira kentut bukan jenis bau tak bau. Sebab ada orang kadang-kadang dia kentut umpamanya, hidung dia sumbat, tak bau. Kan? Hidung dia sumbat, jadi tak bau. Bila tak bau ada kata batal? Batal. Cuma hadis yang menjadi problem ataupun yang mungkin menjadi isu sekarang ni apabila hadis Nabi SAW ditanya oleh seseorang yang dia tak yakin, ya, dia tak yakin dia ni dah kentut ataupun tidak. Yukhayyal ilaihi annahu ahdatha fi salatih. Maksudnya apa? Maksudnya dia ni tak yakin, dia tak pasti. Aku kentut ke tak? Aku kentut ke tak? Jadi bila dia tak pasti dia kentut ataupun tidak, maka dalam isu tu, bila dia tak pasti, Nabi SAW kata, la yansarif. Jangan dia keluar daripada salat dia. Sebab apa jangan keluar? Sebab dia tak pasti. Nak membatalkan sesuatu yang sahih, perlukan bukti. Jadi bila perlukan bukti, Nabi SAW meletakkan sesuatu yang yakin. Apa dia? Sama ada dia bau. Sebab dia tak pasti ni dia kentut ke tidak. Maka Nabi meletakkan bau. Kalau tak ada bau, tak ada bau, bunyi. Bila ada bunyi, itulah benda yang menunjukkan bahawasanya kentut itu telah berlaku. Tapi kalau memang dia dah pasti dah dia kentut betul, ya, dia pasti dah dia kentut betul, adakah bermakna solat dia tak batal sebab dia tak ada bunyi? Dah. Solat batal juga. Kerana dia telah pun pasti. Ya, dia telah pun pasti. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau doktor dah hurai tadi, cuci najis dengan tisu boleh ganti batu tak?
Ke terbalik. Batu saya sebut tadi. Kalau ganti dengan tisu. Kalau tisu tu kering dan tisu tu orang kata apa? Uh, menghilangkan, boleh menghilangkan, maksudnya kita kata dia bukan licin lah, tapi dia orang kata apa? Boleh menghilangkan dengan fizikalnya tu, boleh hilangkan najis, dibenarkan. Ya. Apa saja benda yang kesat, itu perkataan dia, kesat, kering, selain daripada air, boleh. Selagi mana najis itu tidak pergi ke tempat selain daripada kubur dan lubuk. Bila dah tempat lain, maka kena guna air lah. Salam Ustaz, Mu'tazilah ni apa? Mu'tazilah ni satu mazhab akidah yang terkeluar daripada ahli sunnah yang sesat. Mereka menggunakan akal banyak. Nah, itu Mu'tazilah. Dan mereka ini telah tak ada pun. Tapi di zaman Imam Ahmad, mereka ini sangat-sangat dominan. Sehingga mereka berjaya mempengaruhi khalifah pada masa itu. Sehingga Imam Ahmad dipukul. Tadi apa Kak Lin dok share tadi. Orang kata apa, musalsal Imam Ahmad. Drama Imam Ahmad. Boleh tengok bagaimana Mu'tazilah menguasai kerajaan Ma'mun. Sehingga ahli sunnah pada masa itu ditindas. Imam Ahmad itu sendiri ditindas. Ya? Baik. Apa beza sapu dan basuh ya Ustaz? Basuh ni mengalirkan air di atas anggota. Sapu ni sekadar sapu je lah. Basahkan tangan, lepas tu sapu atas kepala. Kan? Dia tak perlu mengalirkan air. Ya, kalau guna spray pun boleh, tapi spray tu biar nampak air itu lalu. Air itu mengalir di atas ni, di atas anggota badan. Ni ada yang tanya pasal junub, tak ada air ni, kita akan belajar nanti insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa status hadis kelebihan selawat 80 kali pada hari Jumaat dan boleh diberikan sedikit huraian? Hadis ni sebenarnya hadis yang menyebutkan tentang kelebihan selawat pada hari Jumaat, hadis yang sahih. Tetapi hadis yang menetapkan bilangan tertentu, siapa yang berselawat banyak ni dapat ni, dapat banyak ni dapat ni, tidak ada hadis yang sahih. Manakala siapa yang sebut selawat dapat 80 dengan bilangan tertentu dapat pengampunan 80 tahun, itu merupakan hadis yang tidak sahih, hadis yang terlalu lemah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin merujuk orang lelaki yang menggunakan tandas kencing berdiri dan sejurus selesai mereka terus simpan alat sulit tanpa membersihkan dengan air. Bolehkah ia diterima bersihnya? Tak bersih. Mengikut pendapat yang sahih, tak boleh dia tak boleh bersalat kerana dia tidak beristinja dengan betul. Dia perlu tukar pakaian dia, basuh balik, tukar pakaian dia, ya. Banyak soalan ni. Salam Assalamualaikum. Adakah masuk air ke hidung sekadar melalukan air keluar masuk saja? Ya, kita sedut, kemudian kita keluar. Kita keluarkanlah. Okey. Mana tadi dah? Soalan terlalu banyak tuan-tuan. Assalamualaikum. Boleh terangkan basuhan muka yang ada janggut dan misai? Kalau misai itu nipis, janggut pun nipis. Nipis tu maksud boleh nampak kulit di bawah. Maka kena wajib ratakan semua.
Tetapi kalau tebal sehingga bila kita tengok tak nampak kulit di bawah, maka memadai basuh yang zahir sahaja. Ya. Tetapi sunat untuk kita mengambil air dan memasukkan ke dalam janggut yang tebal tersebut. Itu nanti kita akan masuk bab tu. Baru hadis yang keempat tuan-tuan. Baru hadis yang keempat, insya-Allah kita bincang nanti ya. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Sah atau tidak ambil wuduk atau mandi junub dalam kolam misalnya, yang mana kita dah berniat untuk mandi wajib, dia tidak dikira tertib sunat dalam mandi wajib. Maksudnya kena ambil wuduk, basuh anggota badan dulu kan, basuh tangan, lepas tu ambil wuduk, lepas tu sapu bahagian basuh kepala, kemudian kanan dan kiri. Itu semua sunat. Tapi wuduk dia kena wajib tertib. Tetapi kalau orang tu dia terjun dalam kolam untuk ambil untuk mengangkat hadas besar, dia niat untuk mengangkat hadas besar, dia terjun dalam kolam, sah. Hadis tadilah afriqhu ala jismik. Ya, baik. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Cuci najis dengan tisu boleh gantikan batu. Ini saya sebut tadi ni. Kalau kita nak beristinja menggunakan tisu, sama jugalah. 3 kali, orang kata apa, 3 kali sapuan lah, sehingga hilang. Kalau 3 kali sapuan pun tak hilang lagi, kena gunakan selebih daripada itu sampai hilang. Tapi minimal 3 kali. Kalau 3 kali itu dah hilang, alhamdulillah, dikira bersih. Adakah menggunakan tisu ni bila tak ada air saja ataupun boleh? Saya sebut tadi, afdal menggunakan tisu ataupun benda kesat, lepas tu guna air. Kalau tak ada, guna air afdal daripada guna benda lain. Tapi kalau ada air, tiba-tiba kita nak guna tisu pun boleh. Cuma tidak afdal. Boleh, sah. Selagi mana hilang 3 calitan ataupun lebih, hilang fizikal najis tersebut. Allah. Ada ke pendapat ulama apabila kita berhadas dalam solat, contoh solat 4 rakaat, berhadas pada rakaat ketiga, kita pergi ambil wuduk, kita sambung 1 rakaat saja. Ada pendapat itu. Bahkan Ibn Mulaqin, ulama yang saya nukil tadi, ada menyebut perkataan itu. Ada menyebut pendapat itu. Itu pendapat itu ada dalam mazhab Hanafi, ada pandangan dalam mazhab Hanafi yang mengatakan begitu, dipanggil al-bina. Tapi pendapat itu pendapat yang tidak sahih. Hadis ini menafikan, iaitu apabila seorang berhadas, solat dia terus terbatal, kena solat semula. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar itu untuk malam ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi bila ada masa dan ketika. Saya minta maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih kepada Nur Islam Academy, Kak Lin, Kak Lina, semua-semua yang ada dalam Nur Islam Academy. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The recording has stopped.